Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua siapa yang berkesempatan untuk join live show saya pada malam ni. Sebenarnya dah lama saya tak live. Dah dekat sebulan dah saya tak live. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siapa yang sudi masuk tu masuklah. Okey. Komen OPR, komen OPR. Bang, kenapa naik? Ya lama. Okey, itulah. Ada beberapa perkara lah yang saya perlu selesaikan. So that's why agak sibuk sikit dalam masa sebulan ni. Bang, lama cuti tak live. Yelah, ada hal lah. Saya sibuk sikit. Jadi okey, sekarang ni saya dah okey balik. Jadi saya akan sambung lah buat live asalkan korang support saya okey je. Okay. Selagi ada orang support saya okey je. Okey, OPR naik ni apa cerita ni? Okey. Semenjak Chelsea tak perform ni, macam tahu-tahu Sebenarnya bukan apa, aku kecewa. Kecewa lah Chelsea tak perform. Dan Chelsea makin teruk lah sekarang ni. Kan? Bukan saja tak perform, makin teruk, kan? Itulah disebabkan tu aku kurang semangat. Okey, apa ni? Okey, apa cerita OPR ni guys? So kalau kata korang dah selalu sekejap guys Sekejap okey. Okey guys, kalau kata contohnya lah, kalau korang selalu tengok live saya kan, saya ada cakap lah sebenarnya kenaikan dalam OPR pada tahun ni memang dah jangka dah kan. Memang dah dijangkakan dah. Dan saya pernah cakap lah pada awal tahun 2023, kalau bagi korang yang follow saya punya TikTok, saya punya live, saya ada cakap bahawa OPR akan kembali ke paras normal lah. Dia akan pergi kepada 3%. Cuma saya harap 3% tu dia akan kekal sampai hujung tahun lah. Dia tak naik lagi lah. Dan kalaulah dia naik pun, dia akan pergi naik sampai maksimum 3.25% je. Okay? Jadi kita kena terima lah benda ni. Ada kadang-kadang itulah yang saya yang tak sedap tengok tu, banyaklah kenaikan OPR ni dipolitikkan. Saya sebenarnya tak suka sangat cakap pasal politik ni. Sebab apa bila saya cakap pasal benda yang berkait dengan politik ni, nanti saya berada dalam dilema tau. Dilema. Bila saya mengkritik, nanti dia kata saya walaun. Bila saya menyokong, dia kata saya walanon. Sebenarnya saya bukan walaun atau walanon. Saya ni lalang, kan? Lalang. Saya jadi walalang. Tapi guys, sebenarnya macam ni lah. Bagi saya lah, memang kita ada keperluan mengkritik tu tak ada masalah, okey? Tak ada masalah. Jika kita ada certain things yang kita rasa perlu kritik, kita kritik, okey, tak ada masalah. Cuma bila kita kritik tu bukan maksudnya kita nak menjatuhkan kerajaan, tidak. Kita mengkritik dalam keadaan kita membina. Pada saya tak ada masalah, okey? Kita mengkritik dalam keadaan membina, okey? Right. Okey, jadi OPR tu dia memang dah naik sampai 3% pada tahun ni. Memang kita dah jangka lah. Dan tak kira lah siapa. Ada orang cakap, sebab PM ni masuk, PM ni jadi PM sebab tak ada kena-mengena guys. Saya pernah cakap dengan you all bank negara adalah sebuah bank yang memang dia sebahagian daripada government. Tapi kita kena yakin lah bahawa bank negara ni adalah satu bank yang membuat keputusan based on dia punya authority tersendiri. Okay. Jadi kita kena yakin benda tu. Jadi kita kena yakin bahawa tidak ada orang politik yang campur tangan dalam penentuan kadar OPR ni. Bank negara akan menetapkan OPR ni based on dia orang punya professionalism. Benda tu kita kena yakin lah, kan. Kalau kita nak speculate cerita pasal politik, saya rasa sampai tahun depan pun tak boleh habis cerita ni, kan. MPC, yes, Monetary Policy Committee, betul tu. Dia orang bagi dia orang chance lah buat kerja, kan. Jadi tak kira lah siapa pun PM, kalau kata contohnya dalam keadaan ekonomi, sebab dia akan menentukan OPR ni based on economic condition. Okey, kalau kata contohnya
siapa pun PM dalam keadaan di mana ekonomi kita tak bagus, dalam keadaan di mana ekonomi kita mengalami kemelesetan, tak kiralah siapa pun PM pada masa tu, tak kiralah siapa Menteri Kewangan pun pada masa tu, OPR akan jatuh. Okay, OPR akan jatuh. Kalau di mana keadaan ekonomi kita dalam keadaan yang tak baik, dalam keadaan di mana ekonomi kita dalam keadaan kemelesetan dan sebagainya, tak kiralah siapa Menteri Kewangan ke, tak kiralah siapa PM ke, dia akan turun. Dia akan turun. Dia akan turun. Dia akan turun. Masih menunggu podcast brother. Podcast ni saya masih menunggu pula. Saya pun masih menunggu siapa tetamu jemputan saya. Alright. So kita itulah. Lagi satu saya harap lah, ada desas-desus yang mengatakan bahawa yalah, ada perkara yang tak sedap didengar. Antara perkara terbarulah yang tak sedap didengar adalah gerakan-gerakan yang cuba menggulingkan kerajaan. Pada saya ni tak sihat lah guys. Saya sebenarnya bukannya penyokong pada mana-mana parti politik pun. Cuma saya fikir macam ni lah. Sekarang ni kerajaan dah dipilih. Alright. Jadi kita kena bagi peluang lah kepada kerajaan ni untuk mentadbir dalam satu penggal. Kalau kita tak suka, kita boleh tukarlah in the next PRU. Betul tak? Kita kena bagi dia orang peluang. Kalau kata kerajaan selalu bertukar, bukan apa guys. Jika politik tidak stable, apa yang berlaku adalah pelabur takut nak masuk. Pelabur takut nak masuk. Pelabur tak akan masuk ke dalam sebuah negara yang mana politik dia tak stable. Jadi siapa sahaja yang dah dipilih sebagai kerajaan, bagilah dia can buat kerja. Dan kita haraplah kerajaan yang ada sekarang ni dapat bertahan selama satu penggal. Jadi kalau siapa yang tak setuju, yang tak suka, tak payah nak politik sangatlah. Nanti kalau 5 tahun akan datang, kalau next PRU kau nak tukarlah kan. Guys, lagi satu, boleh tak bagi saya banyak-banyak like, bagi naikkan like tu. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh tulis dekat ruangan komen tu, saya akan cuba jawab lah. Boleh bantu saya bagi like banyak-banyak tak? Terima kasih. Terima kasih Tokuban 778. Sebab kalau kita tukar-tukar kerajaan pun nanti politik tak stable. Politik tak stable, pelabur tak nak masuk. Pelabur tak nak masuk, ekonomi kita macam mana nak naik? Kan? Kita tertinggal lagi dengan Singapura. Betul tak? Kita dah tertinggal jauh dengan Singapura. Bagilah can. Bagi can lah. Bila nak recession nak cash out. Janganlah cakap macam tu kan. Bila nak recession yalah, banyak kesan negatif daripada kesan positif sebenarnya. Inflasi sekarang macam mana bang? Inflasi sekarang ni pada saya dia kembali ke paras yang normal. Kalau kita tengok dari segi rekod, kadar inflasi kita yang normal dia antara 3 hingga 4% guys. Jika dia dah masuk di bawah 4%, maksudnya dia tak pergi di atas 4% lah. Jika dia masuk di bawah 4% based on record, Madan, terima kasih bagi saya Madan 89, terima kasih bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Guys, bagi saya like banyak-banyak guys. Naikkan 6.4k likes tu, at least bagilah saya 10k. Jadi kadar inflasi kita kalau kita tengok dia dah turun di bawah daripada paras 4%. Bila dia turun di bawah 4% tu, kita boleh cakap lah bahawa kadar inflasi tu berada di dalam paras yang acceptable. Nak kata dia tinggi sangat, tidak. Dia berada di paras yang acceptable. Jadi that's why lah salah satu sebab kenapa OPR tu dinaikkan balik kepada paras 3%. Cuma saya harap OPR tak naik lagi lebih tinggi daripada 3%, sebab kita kena tahulah bila OPR naik, kita punya komitmen loan pun naik. Betul tak? Especially lah yang buat mortgage tu kan, dia punya komitmen bulanan pun, ansuran bulanan dia akan naik. Jadi akan tetapi walau bagaimanapun kita kena terima. Kita kena terima dengan kenyataan kehidupan perlu diteruskan. Dan that's why saya dah bagi you all tahu dulu daripada awal tahun 2023 OPR akan pergi ke paras 3%. Jadi kalau kata dia tak naik ke paras 3%, itu saya terperanjat. Jadi beberapa bulan yang sebelum ni dia tak naik tu guys. Dia tak naik, dia hold ada berapa kali 2 ke 3 kali dia hold tak nak naik kan. Itu saya terperanjat. Itu saya agak terperanjat lah. Tapi bila dia naikkan pergi paras 3%, saya tak terperanjat lah. Pada saya tak ada apa pun yang terperanjat. Cuma banyak gimmick
press ataupun surat khabar je yang cakap terperanjat keadaan surprise apa bendanya kan. Apa benda yang surprise? Tak ada surprise lah guys kan. Dia memang akan pergi ke paras tu 3%. 10k akan tetapi jangan lupa support baju saya. Sesiapa yang nak support baju saya bolehlah support baju saya dekat situ. Akan tetapi alright. Monetary policy. Okay, monetary policy Imas dia tanya tentang monetary policy. Okay guys, sebenarnya dalam dasar dan juga polisi ekonomi kerajaan biasanya dia ada dua dasar lah. Satu polisi lah, itu polisi fiskal dan juga polisi monetary. Dalam keadaan yang biasalah kita in the past kita campur. Kita tak buat dasar fiskal je, kita buat dasar fiskal dan dasar monetary sekali. Biasanya lah, okay? Jadi dasar fiskal adalah dasar yang mana kita kerajaan dia mengubah dua komponen ni, iaitu cukai dan juga perbelanjaan kerajaan. Cukai, perbelanjaan kerajaan, dia kontrol dua benda ni. Jadi kalau dalam keadaan ekonomi yang tak baik, yang meleset, dia akan turunkan cukai, dia akan naikkan perbelanjaan kerajaan. Itu kita panggil sebagai dasar fiskal. Yang kedua, kita ada dasar monetary. Okey, dasar monetary ni apa? Dasar monetary ni basically ialah satu dasar di mana dia mengawal jumlah wang di dalam ekonomi lah, ataupun mengawal kecairan. Jadi macam mana dia kawal wang dalam ekonomi ni? Maksudnya dia kawal money in circulation. Macam mana dia kawal money in circulation? Dia kawal money in circulation dengan cara dia ubah interest lah. Dia ubah interest rate. Alright. Ni saya cakap pasal interest rate, jangan cakap saya mempromosikan riba pula. Ada je kadang-kadang saya tengok kadang-kadang ini cakap pasal interest rate, mempromosikan riba. Apa benda lah kau ni kan. Saya cakap untuk educate orang kan. Ada je orang macam tu. Sebab apa? Dia dia kontrol lah penawaran wang tu dengan cara dia kontrol interest. Okay, that's why dia kontrol. Contoh monetary policy sekarang ni lah sekarang ni lah monetary policy yang dia buat, iaitu dia kontrol OPR. Jadi bila bank negara kontrol OPR, dia akan menyebabkan interest rate naik lah. Okay, dia naikkan OPR, interest rate akan naik. Dia turunkan OPR, interest rate akan jatuh. Alright. Bila dia naikkan OPR tu, maksudnya apa? Maksudnya dia masih merasakan bahawa dalam ekonomi kita ni berada dalam satu tahap di mana kecairan masih tinggi. Maksudnya dia perlu turunkan lagi lah kadar inflasi tu. Okey, kecairan maksudnya jumlah wang dalam ekonomi ni masih lagi berada di tahap yang perlu diturunkan. That's why dia naikkan OPR tu. Dan juga dia rasa bahawa dengan naikkan OPR tu ataupun interest rate tu, dia boleh menurunkan kadar inflasi. So dia punya prinsip dia adalah apabila OPR naik tu, maksudnya dia nak inflation turun. Okay, interest rate naik, inflation turun. Dia macam tu lah lebih kurang. Agak-agak Chelsea kena relegated. Jangan cakap macam tu. Saya harap Chelsea tak kena relegate tahun season ni. Kalau kata Chelsea relegate, saya ingat saya tak buat live lagi 3 bulan lah. Ini baru 1 bulan tak buat live ni. Kecewa. Tak adalah, saya rasa macam tak tahulah kenapa Chelsea teruk sangat lah pada season ni kan. Saya rasa macam serba tak kena lah, tak best lah. Saya nak buka tengok bola pun macam tak ada mood. Nak tengok bola pun tak ada mood. Sebab apa Chelsea teruk season ni? Apa jadi pada diorang ni saya tak tahulah. Kan semenjak, tapi saya harap Chelsea boleh rebuild balik lah. Cuma dari segi pembelian pemain tu, diorang kena ada berstrategi lah kan. Tak boleh lah pakai badal aja beli siapa-siapa kan. Todd punya pasal lah jelah, Todd Boehly kan. Todd Boehly ni bila dia ambil alih Chelsea, dia jadi director of football. Padahal dia tak tahu apa-apa pun pasal European football. Dia jadi director of football. Dia belilah siapa-siapa dia suka. Tak boleh lah macam tu. Benda player yang kita tak patut beli, kita jangan belilah. Right. Tuan, ASBF masih okey tak? Okey, ramai orang tanya saya pasal ASBF ni. Dia macam mana tuan
Saya sebenarnya Nadia Magdalena, okey. Saya tak buat ASBF, saya tak buat APS. Saya simpan je macam tu. Saya mendepositkan lah. Tapi saya tak buat ASBF. Cuma ada orang cakap bahawa kalau kita buat ASBF ni untung, ada yang cakap tak untung. Saya tak pergi ke dalam bidang tu, okey. Saya menabung based on keupayaan saya lah. Saya masukkan. Saya tak pinjam lah. Jadi kalau kata yang tu boleh refer lah kepada orang yang buat ASBF tu. Ada orang cakap bahawa dia masih okey, ada orang cakap dah tak untung, ada orang cakap dia nak jual kan. So terpulang lah masing-masing. At the end of the day, you kena buat pengiraan you kena buat pengiraan based on you punya kemampuan. So guys, macam mana you all yang masuk dalam saya punya live ni, ada tak you all yang buat ASBF? You all rasa masih worth ataupun you jual ke macam mana? Adakah masih berbaloi? Adakah ASBF tu masih relevan dengan kadar OPR yang ada sekarang ni? Quantum metal saya tak berani nak komen guys. Saya tak berani lah nak komen-komen yang platform-platform lain. Saya tak berani. Nanti ada je yang marah saya. Saya pun sebenarnya dah ada beberapa company marah kat saya sebenarnya. Kan? Ada beberapa company marah kat saya, ada beberapa company yang platform yang marah kat saya kan. Itulah, saya tak boleh celupa sangat. Ni ASBF macam dah tak relevan. Ada yang cakap macam relevan, ada macam dah tak relevan. So saya tak boleh nak jawab soalan tu sebab saya tak buat benda tu Saya melabur, saya simpan macam tu je lah. Tapi ekonomi tahun ni naik sebab dividen SB2 tinggi dari SB1. Okey, MOF boleh masuk campur urusan BIM? Tak boleh guys, tak boleh. Ministry of Finance dia tak boleh masuk campur urusan BNM. BNM tu di bawah Ministry of Finance tapi dia tak boleh campur sebab saya percayalah, saya yakin lah bahawa BNM ni, dan bagi saya pun, saya mengharapkan lah supaya BNM tu dia ada authority dia tersendiri. Dan saya harap bahawa dia tidak ada campur tangan daripada orang politik lah. Sebab dia macam ni lah guys, bila orang politik ni dibenarkan untuk campur tangan banyak sangat di dalam certain banking, certain badan ke yang sepatutnya regulate kita punya ekonomi ni, parah sebenarnya. Parah sebenarnya guys. Jadi jangan kita benarkanlah tangan-tangan politik ni untuk masuk. MOF tu yalah banyak orang politik kan dekat situ kan. Jadi kita harapkanlah supaya tak ada campur tangan lah daripada itu. Dan kita setakat ni saya percayalah, saya yakinlah tak ada campur tangan. Dan patutnya memang patut dibiarkan macam tu lah. Adakah OPR naik akan memberi kesan kepada prestasi bursa saham? Okey, bursa saham ni guys, sebenarnya kalau kita tengoklah prestasi atau performance bursa saham dekat Malaysia ni, saya tak pastilah dia ada direct connection ataupun tidak dengan OPR. Tapi bagi saya dia lebih kepada keadaan global economy. Okay, kalau kita tengok contohnya prestasi bursa Malaysia ni, dia mengikut prestasi Wall Street. Kalau kata you banyakkan bacaan, you banyak buat research, you akan nampak lah dia mengikut prestasi Wall Street. Kalau kata Wall Street tak perform, dia pun tak perform lah, biasanya macam tu. Okay, OPR naik, inflasi turun, macam mana tu? Okey, inflasi ni kenapa saya nak explain soalan tadi. Inflasi, OPR naik, inflasi turun, macam mana? Okey, sebenarnya macam ni guys. Kenapa inflasi tu boleh berlaku? Okey, inflasi ni dia boleh berlaku disebabkan berlakunya lebihan penawaran wang dalam ekonomi. Okey, ataupun dengan kata lain, apabila duit tu dah, jumlah kuantiti duit dalam ekonomi ni agak tinggi, jadi nilai dia akan susut lah. Okay? Macam tu lah. Bila kata duit dah banyak dalam ekonomi, nilai dia susut. Bila nilai dia susut tu, contohnya macam kita boleh beli satu barang tu dengan harga RM5. Tapi bila inflasi tinggi, kita kena beli barang yang sama tu dengan harga RM10. So maksudnya apa kat situ? Maksudnya nilai kewangan kita tu dah susut. Jadi inflasi ni dia berlaku disebabkan oleh
lebihan penawaran wang dalam ekonomi. Money in circulation kita agak tinggi, kecairan kita agak tinggi. Itulah yang menyebabkan inflasi. Kalau dari sudut pemahaman ekonomi lah, okey, yang orang lain nak ulas sebab pasal lain tu, itu terpulang pada dia orang lah. Pandangan saya dalam ekonomi macam tu. Jadi apabila berlaku lebihan wang di dalam ekonomi, sekarang wang ni bila inflasi tinggi, maksudnya wang kita dalam inflasi, dalam ekonomi ni banyak, kuantiti dia tinggi. Sebab itulah negara-negara yang berhadapan dengan masalah inflasi ataupun hyperinflasi, contohnya macam Argentina, kalau kita tengok inflasi dia orang dah melebihi paras 100%. Kita baru inflasi 4%, kita dah menggelabah, menggelupur. Dia orang inflasi 100% guys, lebih 100%. Kenapa inflasi dia orang tahap macam tu? Sebab apa? Print duit. Tambahkan duit dalam ekonomi. Duit dah terlalu banyak dalam ekonomi. Print duit, print duit, print duit. Government, kerajaan Argentina tak boleh nak bayar hutang dia orang, apa dia orang buat? Print duit. Bond dia orang dah matured, dah matang, dia orang tak ada duit nak bayar, apa dia orang buat? Print duit. Jadi bila duit dah terlalu banyak dalam ekonomi, nilai dia akan jatuh. Okay? So itu dah dalam kes ekstrim lah, iaitu dalam kes di mana hyperinflation tu berlaku. Jadi sekarang ni kalau kita tengok inflasi yang biasalah, kan contohnya dekat Malaysia ni 4% macam tu kan. Maksudnya dalam keadaan tu jumlah wang dah banyak sikit lah, dah terlebih lah dalam ekonomi kan. Jadi apa nak buat? Macam mana? Soalnya sekarang ni apabila wang dah terlebih, macam mana bank negara nak turunkan jumlah wang tu? Itu soal ni. Jadi bila dah terlebih, bank negara kena turunkan jumlah money in circulation, supply duit dalam ekonomi. Dengan cara macam mana? Dia naikkanlah OPR. OPR naik, dia akan mampu untuk serap duit ni. Okey? Kenapa OPR naik, dia serap balik duit ni? Sebab apabila OPR naik, interest rate akan naik. Bila interest rate naik, kebanyakan orang akan ambil duit dia ni, pergi letak dekat bank. Sebab apa? Untuk menikmati kadar interest yang lebih tinggi. Contohnya, dia pergi melabur dekat FD lah. Contohnya FD, dia melabur dekat FD, dia melabur dekat dekat apa ni? Mana-manalah perbankan, bank punya produk. Tapi orang tanya saya, bang, kenapa OPR naik, ASB tak naik, SB interest tak naik? Kenapa? FD akan naik guys. Kalau kata FD, baik dia simpan dekat FD. Jadi pada dia simpan duit banyak-banyak, dia simpan dekat FD. Jadi dia akan mengurangkan kecairan. Jumlah wang tu akan menyusut mengikut teori ekonomi. Okey? Jumlah wang tu akan menyusut dan menyebabkan bila jumlah wang menyusut, inflation akan jatuh. Sebab apa? Bila wang tak banyak dalam ekonomi, orang tak akan berbelanja lebih. Bila orang kurangkan perbelanjaan, inflation akan dijangka jatuh lah. Okey? Kenapa? Ada orang tanya saya, bang, orang menabung. Okey, betul. Tapi kenapa bila interest rate naik, ASB punya dividen tak naik? Siapa boleh jawab soalan ni? Orang tanya saya, bang, kenapa ASB dividen tak naik? Kenapa? Kalau ASB dividen naik, orang yang buat ASBF tu tak ada masalah lah. Betul tak? Orang yang buat ASB Finance tak ada masalah. Tapi kenapa orang yang ASB Finance cakap tak worth it untuk buat loan? Sebab bila OPR naik, ASB dividen tak naik. Kenapa? Okey. Kenapa guys? Kalau kata OPR naik, ASB dividen naik, then ASBF tak ada masalah lah. Tapi kenapa orang cakap ASBF dah start orang mempersoalkan lah, adakah berbaloi ataupun tidak ASBF? Kan? Bila OPR naik, every time OPR naik, maksudnya bila OPR naik, ASBF tak semestinya, dividen ASB tak semestinya naik lah. Betul tak? Okey, sebenarnya kan guys, yang dikatakan interest naik, bila OPR naik, interest rate naik ni, dia adalah interest yang di dalam sektor perbankan. Okay, that's why FD, fixed deposit, naik. Tapi ASB tu, dia bukanlah sebahagian daripada sistem perbankan. Dia bukanlah ASB bukan sistem perbankan, bukan sebahagian dari sistem perbankan. That's why
Apabila OPR naik, dividen ASB tidak semestinya naik. Okey? Tidak semestinya naik. ASB ni dia lebih kepada business environment. Kalau business environment bagus, jadi pelaburan ASB pun mendapat pulangan yang tinggi dan juga dividen tu pun tinggilah. Tapi dia bukanlah sebahagian daripada sistem perbankan. That's why produk-produk yang ditawarkan oleh bank, contohnya macam fixed deposit, akan naik lah. Okay? Tadi ada seorang tanya saya soalan ni, saya tak terlepas lah. Dia tanya saya banyak kali. Al-Hanif, saya kesian tengok dia dah type banyak kali tu. Tuan Nazri Hamdan, adakah OPR kali ni kerana inflasi? Sebab inflasi dah mereda kepada 3.4 kerana mata wang rendah. Okey, ini soalan yang bagus. Okey. So kalau kata bila bank negara naikkan OPR ni, jadi pemburu bayang, waalaikumsalam, terima kasih masuk. Okey, bila bank negara naikkan OPR ni, dia sebenarnya macam saya cakap lah sebelum ni, dia ada biasanya dia ada dua sebab. Yang pertama disebabkan inflation, yang kedua disebabkan oleh nilai mata wang kita. Okey. Kalau nilai mata wang kita pun boleh drop, disebabkan oleh berlakunya capital outflow. Jadi untuk menghalang kejatuhan dalam nilai mata wang tu, bank negara pun akan naikkan OPR. Tapi pada saya lah untuk kali ni, dia lebih kepada untuk mengawal inflasi. Okey, sebab apa? Sebab bank negara mungkin merasakan bahawa walaupun 3%, 3.4% tu dah masuk ke dalam kadar inflasi yang normal, tetapi dia still naikkan juga OPR tu. Kenapa? Sebab dia nak mengurangkan risiko supaya inflation tu naik balik. Okey. Bila inflation jatuh, tak semestinya dia akan jatuh. Kadang-kadang tight labor market, pasaran kerja pun akan menyebabkan inflasi tu naik balik. Tapi that's why bila dia naikkan lagi interest rate tu, OPR tu kepada paras 3%, dia nak mengurangkan lagi risiko supaya inflation tu tak naik semula. Itulah dia. Contohnya lah macam kita main bola kan. Bola lah, cakap pasal bola lah. Gol 1-0. Chelsea 1, Manchester United 0. Kan? Main. Tapi bila 1-0 ni, Chelsea dah dekat depan. Tapi kita rasa macam tak sedap. Kita rasa macam tak sedap. Kita cakap, nanti Manchester United bila-bila boleh skor balik. Kita rasa tak seronok. Jadi macam kita tengok bola ni, kita rasa macam jadi Chelsea skor satu lagi, 2-0. Baru kita relax. Dia macam tu lah. Kan? Bila dah skor 2-0, baru kita rasa tenang sikit. Tenang. Kan? Dia macam tu lah lebih kurang. Untuk macam tu kan, untuk conceal, untuk seal dia punya inflation tu supaya tak naik balik lah. Macam tu lah lebih kurang. Itu pandangan saya lah. Kalau ada pandangan orang lain yang lebih lebih bagus, saya tak tahulah. Okey. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Saya dah jawab soalan ni. Ada kemungkinan tak jika dunia tukar mata wang ke yuan boleh jadi world war? Okey, jom kita sembang sikit. Muhammad, terima kasih Muhammad Jaludin bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jom guys, kita sembang sekejap pasal mata wang yuan. Okey, jom kita cerita sikit pasal mata wang yuan. Okey, sambil-sambil tu bagilah saya like kan. Okey, siapa nak beli buku saya? Okey. Ni saya nak promote sikit lah buku. Ni buku saya, 21 Kunci Membina Tim lah. Buku ni actually adalah buku menceritakan tentang pengalaman saya berniaga lah 7 tahun lepas lah. Dulu saya banyak buat consulting, banyak buat orang cakap tu apa, kerja dalam bidang ekonomi semua kan. Jadi saya tak tahulah, kadang-kadang saya rasa perlu bekerja sendiri. Saya tukarlah jadi seorang usahawan. Okey, jadi saya ada buat bisnes pada masa tu 7 tahun lepas, dan sebenarnya saya growkan pasukan jualan saya. Saya diceritakan dekat sini lah. Okey. Dan alhamdulillah bisnes tu berjaya sustain sampai sekarang, dan pasukan jualan saya growing lah.
Okay, dan walaupun dalam keadaan pandemik pun kita dapat sales yang cukup bagus lah. Okay, so saya ceritakan lah dekat sini. Okay guys, jom kita cerita pasal iklan sekejap jangan marah iklan sekejap. Iklan. Okay. Okay. Jom kita cerita pasal yuan. Okay. Yuan ada sekarang ni kan banyak negara yang dia cakap okay, kita nak tukar pada yuan. Yuan akan menggantikan US dollar sebagai the world reserve currency, mata wang nombor 1 dunia. Jadi banyak negara sekarang ni dia orang cakap tu bila dia trade dengan China je dia wah terima kasih Kimi Kun, terima kasih bagi saya gift kereta api, alhamdulillah, terima kasih. Okey, terima kasih. Apa tadi saya nak cakap dah lupa dah dapat gift. Terima kasih Kimi Kun. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Apa cerita ni? Terus hang, terus blur dah. Tengok Kimi Kun punya gift ni. Duit Cina. Okey. Terima kasih. Okey, sekarang kita cerita pasal duit yuan. Okey. Guys, ramai banyak negara yang dia kata dia nak convert kepada yuan yuan menggantikan US dollar guys sebenarnya kan. And then terbaru macam Argentina, Indonesia pun yuan. Tapi kita kena faham guys bahawa bila dia menggantikan yuan ni dia hanya trading dengan China je. Dia hanya trading dengan China saja. Okey. Maksudnya dia punya trade dengan China bukan dengan semua negara dia pakai yuan, tak. Dia kalau ada El Faris, terima kasih bagi saya gift, terima kasih banyak-banyak. Dia bagi saya pula. Dia gunakan dia trade. Itu kan dah tersasul-sasul lah bercakap kan. Dia trading dengan China saja dia akan gunakan yuan. Okey. Dan kemudian adalah teori dan juga pandangan bahawa yuan akan mengatasi US dollar sebagai the world reserve currency. Okey, ni secara jujur pandangan saya macam ni lah. Okey. Pandangan saya macam ni. Pada saya yuan tak boleh menggantikan US dollar sebagai the world reserve currency, sebagai mata wang utama dunia. Yuan tak boleh. Ini pandangan saya jujur jujur. Orang lain mungkin ada pandangan tersendiri, tapi pada saya nampak macam tu. Kenapa? Sebab negara China sendiri dia tak nak yuan tu jadi mata wang utama dunia. Itu masalah dia. Sebab yuan is not a currency that can freely trade dekat dunia. Sebab China mengamalkan capital control. China dia control duit dia so maksudnya contohnya orang spend berapa banyak dia control. Dia ada capital control. Dia tak boleh nak freely. The yuan is not freely traded in the world. Dia tak boleh di trade secara bebas. Yuan dia ada capital control. That's why yuan tak boleh jadi sebuah mata wang yang menggantikan US dollar unless dia cakap bahawa okay, yuan nak macam tu, nak di trade secara free dekat dunia ni, secara bebas dekat dunia ni, baru boleh. Tapi kita kena faham kenapa China buat macam tu. Sebab China dia sangat kontrol mata wang diorang, sebab diorang nak pastikan yuan ni kekal rendah. Nilai mata wang yuan ni kena kekal rendah. Sebab apabila China berjaya mengekalkan mata wang diorang ni pada value yang rendah, diorang akan menjadi kompetitif. Maksudnya diorang punya barang-barang ni akan menjadi murah lah, kekal murah dekat dunia lah kan. Jadi diorang macam tu lah. Jadi dan status US dollar sebagai the world reserve currency, maksudnya banyak bank-bank pusat yang menyimpan US dollar ni adalah sekitar 60% from the total dunia ni, 60% pegang US dollar. Jadi untuk yuan ni mungkin dalam 3 hingga 5% macam tu. Jadi terlalu jauh. Masih perjalanan yuan ni masih jauh unless China dia cakap dia nak change dia punya policy dan dia nak membolehkan yuan ni di trade secara bebas dekat dunia ni, baru boleh. Selagi dia tak ubah polisi tu, tak boleh guys. Akan tetapi di mana tempat kita patut menuntut ilmu bisnes tuan? Menuntut ilmu bisnes ni ada dua tuan. Saya sendiri, of course lah kita boleh belajar dekat universiti. Tapi universiti adalah teori saja. Okay? Saya pun ada master of business admin. Tapi saya boleh katakan lah, banyak yang saya belajar sebenarnya adalah daripada pengalaman.
Okey. Bila kita belajar kat universiti tu sebenarnya sikit je yang membatangkan kita, terutama dari segi problem solving, ialah pengalaman kita. Itulah dia. Kalau inflasi turun, berapa harga barang? Kenapa harga barang tak turun? Okey, dia macam ni. Ni saya nak jawab sikit lah. Saya pernah uh, saya pernah keluarkan satu video lah pasal inflasi ni guys. Sebenarnya guys, inflasi ni dia sebenarnya orang cakap tu secara statistiknya lah, dia mengira barang-barang yang dia masukkan ke dalam pengiraan indeks harga. Bukan kesemua barang-barang ni dimasukkan ke dalam pengiraan indeks harga tu. Dia based on sampling. Maksudnya ada barang-barang yang dia masukkanlah ke situ. Okay? Jadi kalau kata kita mungkin setengah barang tu kita nampak kenapa barang ni tak turun. Kata inflasi turun, tapi barang yang aku beli ni kenapa tak turun? Mungkin naik lagi. Sebab barang tu tidak dimasukkan ke dalam sampling baskets of goods, pengiraan inflasi tu. Jadi kebanyakan barang-barang yang dimasukkan ke dalam baskets of goods, kalau you tengoklah pengiraan indeks harga inflasi ni, dia mostly dia adalah barang-barang yang dikontrol oleh kerajaan. Okay? That's why lah dia boleh diturunkan lah. Okay? Lebih kurang macam tu lah. Kalau saya nak cerita pasal inflasi ni, saya rasa besok tak habis. Bang, buku tu ada dijual dalam bentuk e-book tak? Oh, tak ada. Setakat ni saya cuma jual dalam bentuk hard copy saja. Okey, setakat ni cuma saya jual dalam bentuk hard copy je lah buku tu. Kalau you berminat, kena dapatkan secara hard copy. Bang, macam mana ekonomi negara sepanjang quarter 1 based on quarter 1, apa yang kita boleh nampak? Okey. Sebenarnya bagi saya lah, setakat ni adakah saya rasa okey kita dalam landasan yang betul? Alhamdulillah. Pada saya kita dalam landasan yang okey. Tak ada nak komplain sangat lah kan. Jadi tapi pada masa sama pun dalam quarter 1 tu masih terlalu awal lah untuk kita menilai. Bagi saya, as long as the government buat apa yang sepatutnya, kurangkan berpolitik, kita okey je lah. Dari segi contohnya macam kita ambil main indicator dalam contohnya macam inflation pun turun. Okay? Cuma mungkin orang marah tu sikit-sikit marah sebab OPR tu naik lah. Cuma saya dah pernah cakap lah bahawa OPR tu naik disebabkan dia nak pergi kepada paras pre-pandemic lah. Lagi satu mungkin orang marah pasal KWSP kan. KWSP of course lah, ada orang suka, ada orang tak suka, tapi itulah susah nak puaskan hati semua orang kan. Tapi secara overall saya rasa okey, tak ada apa sangat kita nak komplain. Cuma kita bagilah peluang dulu kepada sesiapa yang memerintah ni, okey, untuk kita bagi contohnya dalam satu tahun lah baru kita boleh nampak lah. Tapi so far for quarter 1 saya rasa okey, tak ada apa sangat. Bang, apa pandangan abang tentang ekonomi negara jika Hadi Awang jadi PM11? Jadi saya tak nak komen lah. Nanti lah. Berat lah komen tu. OPR mungkin akan naik sampai 4 poin, tidak. Saya tak rasa macam tu. 4 poin tu maksudnya 4% ke apa tuan? Tidak tuan dia tidak naik sampai 4%. Dia paling tinggi pun 3.25% saja. Dia tak akan pergi kepada 4%. Okey. Kalau lah. Boleh tak, ada ke tak kebarangkalian Bank Negara Malaysia naikkan OPR sampai 4%? Boleh tak? Maksud saya dalam situasi apa Bank Negara akan naikkan OPR tu di tahap 4%? Dia mungkin boleh jadi jika kadar inflasi degil tak nak turun. Kalau kadar inflasi degil tak nak turun, okey, mungkin dia boleh pergi ke paras 4%. Tapi saya bercakap ni based on the inflation rate yang sekarang ni sedang turun ke bawah. Kalaulah inflation tu turun, tak ada point Bank Negara nak terus naikkan OPR. Tak ada point. Okey. Kalau inflation jatuh, Bank Negara terus naikkan OPR, apa berlaku guys?
Sekejap buka aircon. Ni last lah sebelum saya end live pada malam ni. Jika bank negara naikkan OPR dalam keadaan inflasi turun. Sekarang ni inflasi kita sedang turun, okey. Jadi tapi katakanlah dia naikkan juga OPR tu. Dia naikkan OPR tu dalam keadaan inflation tengah turun. Inflation tu slowly turun, tapi dia naikkan juga inflation tu sampai 4%. Apa akan jadi? No politik please. Memang tak ada politik lah. Ni cerita ekonomi. Apa akan jadi? Kalau kata contohnya inflation sedang jatuh, tapi bank negara tetap naikkan OPR. Secara economics, consequences dia apa akan jadi? Siapa boleh jawab soalan ni? Sebab bila bank negara naikkan OPR tu, maksudnya dia nak inflation turun. Jadi bila inflation dah turun, dah lah, cukup lah. Kan? 3% cukup lah. Tapi katalah contohnya inflation dah turun ni, tapi dia naikkan lagi. Dia naikkan lagi sampai 4%. Apa akan jadi? Chelsea 1, Arsenal 3. Ya, betul. Bank kaya. Ekonomi drop. Okey, jawabnya akan ada satu perkara berlaku. Iaitu apa dia? Akan ada satu perkara berlaku guys. Jika dia dalam keadaan inflation tengah drop, tapi dia terus naikkan interest rate tu pergi, OPR tu pergi 4%. Akan ada satu perkara yang berlaku, iaitu perkara tu berlawanan dengan inflasi, iaitu deflasi. Deflasi, betul. Siapa yang jawab ni? Pandai ni. Muhammad Zuhelmi. Muhammad Zuhelmi, betul. Orang marah. Dia akan berlaku deflasi. Okey. Kalau kata sebab apa deflasi ni, di mana orang tak nak membeli, orang tak nak spend duit dia. Okey, itulah deflasi. Kalau inflasi pula orang nak berbelanja banyak-banyak kan. Tapi kalau deflasi, orang tak berbelanja. Orang tak nak berbelanja. Okey, itu deflasi. Jadi dalam menjaga kestabilan ekonomi ni, just why lah, tak ada proses saya cakap, tak ada point kalau kata inflasi sedang dalam keadaan jatuh, inflasi dalam keadaan yang mana dia distablekan balik, tapi bank negara terus naikkan OPR pergi 4%. It does not make any economic sense. Okay, so kalau ada orang buat macam tu, saya rasa baik governor bank negara resign. Kalau kata inflasi sedang jatuh, sekarang ni inflation dah start jatuh, tapi dia bank negara terus naikkan OPR sahaja, saya rasa bank negara punya governor patut resign, saya ambil tempat dia. Okey. Tuan, adakah negara dalam dunia mengalami deflasi? Oh, ada. Apa pula tak ada? Okay guys, ni soalan terakhir lah saya nak jawab, untuk saya nak ulas dalam segmen live kali ni. Okay, ada tak negara lain yang, negara-negara dekat luar yang real berhadapan dengan masalah deflasi? Dan macam mana kita nak tahu bahawa negara tu dia berhadapan dengan deflasi? Macam mana kita nak tahu? Dan adakah negara kita pernah berhadapan dengan deflasi? Kenapa? Jepun, yes, betul. Sultan Pemarah. Sultan Pemarah ni dia dapat jawapan tu mungkin sebab dia follow saya selalu kot. Okay. Pernah tak negara kita berhadapan dengan masalah deflasi? Kalau ya, bila? Pernah. Bila tu? Bila? Okay, sebenarnya kalau you all tengok untuk kita tahu sama ada sebuah negara tu berhadapan dengan masalah deflasi ataupun tidak, kita tengoklah dia punya inflation rate. Okay, kalau kata inflation rate dia di bawah paras 0%, dia maksudnya inflation dia negatif. Maksudnya dia deflasi lah tu. Kan? Kita pun
pernah juga mengalami deflasi baru-baru ni je, iaitu semasa Covid. Mana yang masa bila start aja Covid, ekonomi kita merundum. Ekonomi kita merundum kalau you tengok chart inflation, bila start je Covid, ekonomi kita terus drop, menjunam ke bawah. Inflation kita negatif. Kita pernah juga mengalami deflasi, tapi tak lama lah. Okay? Selepas tu, boom, keluarkan KWSP, orang berbelanja balik, naiklah balik inflation. Kan? Macam itulah. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. So, kepada siapa yang join pada live show saya pada malam ni, terima kasih banyak-banyak. Saya harap saya boleh kerap live lagi lah lepas ni. Dan terima kasih kepada siapa yang beli buku saya ni. Elan sekali lagi guys. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa support buku saya dan kepada siapa yang support baju saya. Jadi untuk malam ni setakat ini saja dulu. Dan terima kasih kepada korang yang bagi like dan juga gift pada malam ni, dan juga sesiapa saja yang support video-video saya dekat TikTok. Okay guys, terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang join pada malam ni. Right, sama-sama. Okay, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Kalau esok, kalau tak esok, lusa lah. Okay, saya buat live lagi. Saya nak up balik lah. Saya punya live dah lama tak live kan. Dah sebulan tak live. Jadi saya nak live balik lah lepas ni. Okay, harap-harap Chelsea lepas ni pun menang juga. So saya ada semangat.